Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid, bersama Cikgu Ridwan bagi subjek pendidikan kesehatan. Sebelum ini kita telah belajar mengenai akil balik. Siapa yang akil balik? Lelaki dan perempuan. Tanda bagi lelaki yang telah akil balik ialah ihtilam, dan tanda bagi perempuan yang telah akil balik ialah menarke ataupun haid. Kita sudah belajar sebelum ini kan? Ingat sudah kan? Ingat sudah? Oke, mantap. Untuk tajuk pembelajaran pada hari ini adalah mitos haid dan ihtilam. Mitos? Apa itu mitos, cikgu? Sebelum kita masuk ke lebih mendalam berkenaan dengan tajuk kita hari ini, yaitu mitos haid dan ihtilam, murid-murid tahu tak apa itu mitos? Pernah dengar mitos? Belum, cikgu, enggak pernah dengar pun. Enggak apa, nanti kamu akan dengar tuh pasal mitos. Tapi sebelum itu kamu kena tahu dulu apa maksud mitos. Boleh, kita mulai ya. Mitos dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, mitos di bawah maksud cerita zaman dahulu. Cerita orang dulu-dulu, cerita kita punya atuk, nenek, moyang. Cerita zaman dahulu yang dianggap benar, maksudnya dianggap betul. Terutamanya yang mengandungi unsur-unsur konsep atau kepercayaan tentang sejarah awal kewujudan sesuatu suku bangsa, kejadian-kejadian alam. Cerita zaman-zaman dulu yang dianggap benar, tapi sebenarnya tidak betul, tidak benar. Itu adalah mitos. Dengan arti kata lain, cerita tentang seseorang atau sesuatu yang tidak benar atau direka-reka. Paham sudah apa itu mitos? Cerita yang tidak betul. Paling senang kalau mau paham mitos nih, cerita direka sebagai pengajaran. Orang dulu-dulu dia reka satu cerita untuk dijadikan pengajaran ataupun untuk mengajar mengenai kebudayaan, tata susila, cara tata susila, sopan santun, apa semua tentang budaya masyarakat tertentu. Jadi setiap masyarakat tuh budaya-budayanya berbeza, mitos-mitosnya ya. Contoh suku Bugis lah, ada dia punya mitos. Bajau ada mitosnya, Suluk ada mitosnya, masing-masing ada mitosnya ya. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai mitos haid. Kita tidak cerita pasal mitos kita punya suku-suku ya, ataupun kita punya bangsa-bangsa. Tidak, kita hanya ceritakan berkenaan hari ini mitos haid dan ihtilam. Mitos haid dan ihtilam. Akhir pembelajaran nanti murid-murid akan tahu sudah apa deh mitos-mitosnya dan mitos-mitos haid dan mitos-mitos ihtilam. Oke, tahu sudah kan maksud mitos? Jadi boleh kita mula? Dah, jom kita mula. Untuk mitos haid, kita mulakan dengan mitos haid terlebih dahulu. Selepas mitos haid, baru kita masuk mitos ihtilam. Mitos haid yang pertama, tidak boleh bersenam ketika haid. Ada masyarakat tertentu dia mengatakan bahwa tidak boleh bersenam semasa haid. Masa haid tak boleh bersenam. Aku mau pergi main basikal. Jangan, kau haid. Tidak ya, sebenarnya untuk makluman, bersenam ini bagus untuk mengurangkan senggugut, kecuali senggugut yang teruk lah. Maksud senggugut yang teruk nih, dia terbaring saja. Dia haid, dia datang dia punya haid, dia terbaring, tidak boleh dia bangun sebab dia punya perut tu sakit, aduh sakit, bagian rahimnya tu sakit. Itu nyata-nyata memang tidak boleh bersenam lah. Tapi kalau yang lain-lain yang haid boleh bersenam. Faham? Cuma senaman ringan sahaja. Contoh senaman ringan, berbasikal, main badminton, itu contoh-contohnya lah kalau kita main di kampung. Paham murid-muridnya? Oke, yang kedua,
tidak boleh minum minuman berais ataupun sejuk. Kenapa tidak boleh minum? Nanti darah haidmu jadi beku ataupun berketul-ketul. Untuk makluman murid-murid, ini pun tidak benar ya. Sebab apa dikatakan tidak benar? Sebab air sejuk yang diminum, dia akan berubah suhu tuh apabila masuk ke dalam sistem pencernaan. Lagi dengan erti kata mudah yang lain, air sejuk nih, kalau kita minum air sejuk, kan sejuk diminum. Bila dia masuk bagian perut kita, dia tidak berapa sejuk, dia sudah bertukar tuh, tidak sejuk. Bukannya kau minum air sejuk di leher, masuk sudah dalam perut masih sejuk lagi, tidak. Dia akan berubah suhunya sudah. Paham murid-murid? Cuma ada segelintir individu, contoh saya bagi contoh si Siti. Siti ini dia haid. Dia minum air sejuk, tidak ada apa-apa, tidak sakit pun. Darah haidnya pun tidak ketul-ketul. Si Aminah, dia ini pun haid. Dia minum air sejuk, bila dia tengok dia punya darah haid berketul-ketul. Sebenarnya itu tiada kaitan dengan air sejuk. Semua itu adalah bergantung, ingat satu benda saja, bergantung setiap individu setiap individu dia punya ketahanan tubuh berbeza. Dia bergantung dengan badan individu tersebut. Contoh lainnya, ada murid kalau dia mandi hujan dia terus demam. Ada murid dia mandi hujan macam mana pun dia tidak demam. Kenapa? Sebab sistem imunisasi badan berbeza. Jadi paling senang kalau berlakunya bila haid, keluar darah haid berketul-ketul, kita risau. Lebih baik pergi jumpa dengan yang lebih pakar. Contohnya doktor. Jumpa doktor, tanya doktor, kenapa nih doktor? Aduh, sakit lagi doktor. Tanya, doktor akan terangkan dengan lebih terperinci. Cuma minuman berais itu mitos sahaja semasa haid. Kalau tidak boleh, dia bilang tidak boleh minum minuman berais semasa haid, itu mitos ya. Oke. Tapi kalau kamu faham tubuh kamu bilang, aku memang tidak boleh minum. Tidak payahlah minum. Aku boleh minum, minumlah. Oke ya. Dan erti kata lain paling senang. Ini paling senang supaya kamu faham kenapa sebenarnya boleh minum minuman sejuk atau berais. Sebab darah haid itu keluar dari rahim, bukannya daripada perut. Bila kita minum, tidak ada kau minum air. Bila kita minum air, bukannya air terus masuk pergi dalam rahim ya. Rahim berbeza. Faham? Oke. Yang ketiga, minuman berkarbonat melancarkan haid. Ada masyarakat tertentu cakap, kau mau kasih lancar kau punya haid, cantik syak keluarnya, kau minum cola. Tahu berkarbonat kan? Berkarbonat nih minuman-minuman bergas. Cola, Pepsi, Mirinda, semua itulah yang bergas itu minuman berkarbonat. Ada yang cakap kalau kau minum itu dia boleh melancarkan kamu punya haid. Sebenarnya tidak. Kenapa pula tidak? Sebab minuman berkarbonat nih dia mempunyai kandungan gula yang tinggi. Lebih baik elakkan minum. Faham? Memang tidak digalakkan untuk minum. Kalau mau minum pun satu gelas, ini cikgu punya saranannya. Apabila minum satu gelas minuman berkarbonat, minumlah juga air putih. Air biasa, air mati kita panggil. Air putih ke air mati, mana-mana lah yang warna putih itu, air mineral. Minum dia sama ada satu gelas ataupun 2 gelas. Paham murid-murid? Oke, next. Kita beralih seterusnya kepada mitos ihtilam. Seterusnya mitos yang kedua, mitos untuk ihtilam. Ihtilam ni siapa? Lelaki. Kalau kamu cari di mana-mana di internet ke di buku, kebanyakan mitos ni dia lebih kepada perempuan ataupun mitos-mitos haid. Mitos-mitos ihtilam ni kurang. Tidak banyak mitos ihtilam. Salah satu mitos ihtilam ialah ihtilam berlaku kerana berpenyakit. Ada masyarakat tertentu dia cakap, kau sudah ihtilam, ada penyakitmu nih, itulah kau keluar ihtilam. Itulah kau ihtilam mau penyakit, kau ni berpenyakit. Tidak sebenarnya ya. Kalau ihtilam bukannya maksudnya kamu ada penyakit. Setiap individu dia akan ihtilam, itu normal, perkara biasa ya. So ihtilam ini menandakan kamu telah memasuki alam remaja. Kamu sudah ada tanggung jawab. Kalau yang muslim, kamu sudah wajib sudah
Solat. Kamu kena sudah solat bila kamu sudah akil balik, sudah ihtilam. Faham murid-murid? Oke. Paham sudah murid-murid? Mantap. Jadi pada hari ini tugasan kamu, apa yang perlu kamu lakukan pada hari ini? Kamu akan tulis nota berkaitan dengan mitos haid dan mitos ihtilam. Kamu salin saja apa yang cikgu bagi tahu tadi. Kalau kamu ada masalah berkaitan benda ini, mitos haid dan ihtilam, boleh juga tanya dengan cikgu. Dan malu mau tanya di WhatsApp, tidak apa, nanti di kelas, tidak lama lagi buka sekolah. Masa buka sekolah kamu boleh tanya apa-apa yang berkaitan dengan pembelajaran yang kita sudah belajar sebelum ini. Kamu boleh tanya ya. Boleh murid-murid, ini tugasan kamu. Kamu kena buat mitos haid, buat beginilah, buat peta buih. Boleh? Tulis itu mitos haid 3. Cikgu sudah bagi tahu tadi kan? Mitos ihtilam 1. Oke? Dan rasanya itu sahaja daripada cikgu pada hari ini. Ingat murid-murid, jaga jarak, jaga kebersihan, jaga SOP. Dan yang paling penting, jangan lupa berdoa. Assalamualaikum.